إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Al-Hasyr ayat 18. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, anak adalah anugerah Allah kepada kita. Di samping mereka juga adalah amanah yang bakal dipersoalkan di akhirat. Kita dituntut untuk mendidik dan membesarkan anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita dipertanggungjawabkan menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati mereka, membiasakan mereka sejak kecil untuk berkorban demi agama, bekerja dan beramal untuk menegakkan Islam, berbelanja harta dan tenaga demi untuk memartabatkan kalimahnya. Sidang Jumaat sekalian, anak yang soleh merupakan harta terbaik yang ditinggalkan oleh seorang Muslim setelah kematiannya, kerana ia berguna untuk ibu bapanya dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka. Berdasarkan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata al-'abdu qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Maksudnya, jika matinya seorang anak Adam, maka segala amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Amalan setiap manusia itu terhenti oleh kematiannya kerana ganjaran amalannya itu akan terputus kecuali dalam 3 perkara ini. Hal ini disebabkan si mati adalah penyebabnya, kerana anak itu terhasil dari pendidikannya serta pengetahuan yang ditinggalkannya dari tarbiyahnya, serta amal yang berterusan yang merupakan anugerah terhebat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendidik dan membentuk anak soleh menjadikan ia sebagai suatu jaminan untuk seluruh ahli keluarganya disatukan kembali bersama ibu bapa mereka yang saleh di syurga nanti. Sidang jemaat yang dikasihi, ibu bapa harus tahu bahawa tugas mendidik dan membentuk anak saleh ini bukanlah perkara yang mudah. Hal ini kerana segala tingkah laku kita merupakan pendorong utama tingkah laku anak-anak. Oleh itu adalah penting bagi kita untuk memperhatikan persoalan pendidikan dengan menguasai prinsip dan dasar pendidikan itu sendiri. Ibu bapa harus mengetahui asas-asas pendidikan Islam
dan mengetahui semua aspeknya supaya kita sebagai ibu bapa dapat melaksanakan tugas mendidik ini dengan baik dan dapat mempersiapkan generasi kini mencontohi generasi Islam terdahulu yang begitu dihormati dan disegani, yang memerintah bumi dengan kemuliaan iman. Pertama, tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Tarbiyah ini merupakan satu keperluan mendesak yang menghubungkan seseorang anak dengan dasar-dasar iman, membiasakannya sejak kecil agar memahami rukun Islam dan mengajarnya supaya memahami prinsip-prinsip syariah yang mulia. Hal ini boleh dilakukan dengan pertama, mengajarnya asas-asas iman, seperti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab dan kepercayaan kepada para rasul. Proses ini akan membentuk kecintaan dan kasih anak-anak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dapat menarik perhatian anak itu kepada berkat dan nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. Asas-asas iman juga boleh dilakukan dengan mengajak mereka untuk mencintai rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini boleh dilakukan dengan mengajarkan mereka tentang peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberanian, kesetiaan, impian, kemurahan hati, kesabaran dan keikhlasannya, yang dengan hal ini menjadikan anak itu mengasihi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, pendidikan akhlak dan tingkah laku. Pendidikan akhlak dan tingkah laku mesti diterapkan kepada anak-anak. Hal ini boleh dilakukan dengan cara membiasakan si anak dengan perkara-perkara yang mencerdaskan minda, sehingga anak itu mampu membesar menjadi anak muda yang mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kematangan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seorang anak dari usia rebungnya sewajarnya dibesarkan dalam iman dan takwa kepada Allah. Percaya Allah itu pengawasnya, kebergantungan kepadanya, meminta pertolongan dari Dia, menjerah kepadanya dalam setiap tindakan dan perbuatan, sehingga anak ini memiliki sifat dan fitrah yang terbaik serta mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap segala perintahnya. Semua ini akan menjadi pendinding antara anak ini dengan sifat-sifat buruk dan tabiat berdosa lagi keji. Sifat dan sikap ini tertanam kukuh sehingga ia menjadi sebati bahawa keinginan si anak untuk melakukan kebaikan menjadi salah satu tabiatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aksaran nas la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30, maksudnya, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, yaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itu agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sidang jemaah yang dirahmati, mendidik anak-anak menjadi saleh dan salihah adalah proses yang berterusan. Mempersiapkan generasi anak saleh ini pastinya ada ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjanjikan buat kita yang sering berusaha agar patuh dan taat kepada segala perintahnya. Marilah kita mendidik generasi penerus kegemilangan ini dengan cara yang dididik oleh Allah dan Rasulnya. Jauhilah mereka dari hidup yang hanya mencari nilai kebendaan dan kegemilangan dunia yang semata-mata. Sidang jemaah yang dikasihi, pihak kerajaan telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan bersyarat
PKPB di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia bermula 9 November hingga 6 Disember 2020. Manakala di sesetengah tempat pula dikuatkuasakan peringkat kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Ini bermakna virus COVID-19 masih aktif dan berpotensi mencetuskan gelombang-gelombang baru. Oleh yang demikian itu, mimbar dengan penuh kesedaran dan rasa tanggungjawab menyeru kepada hadirin sekalian agar mematuhi perintah kawalan bersyarat ini dengan penuh berdisiplin, iaitu dengan cara mengamalkan SOP yang ditetapkan dan sentiasa peka dengan perkembangan semasa seperti yang dimaklumkan oleh pihak kerajaan dari masa ke semasa. Jika kita semua teguh berganding bahu, tidak mustahil rantaian COVID-19 ini mampu diputuskan. Kita teguh, kita menang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9 maksudnya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatad taibin.